Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Heri ingin berkongsi sedikit ilmu dan menghuraikan tentang persepsi dalam komunikasi kemanusiaan bertepatan dengan tugasan yang telah diberikan oleh Dr. Yusi kepada saya, iaitu persepsi. Maksud persepsi, sebagaimana kita tahu, persepsi adalah sebuah proses saat individu mengatur dan mentafsir kesan-kesan diri yang mereka guna bagi memberikan makna di persekitaran mereka. Perilaku individu seringkali didasarkan pada persepsi mereka tentang kenyataan dan bukan pada kenyataan itu sendiri. Seterusnya kita pergi kepada jenis-jenis persepsi. Persepsi mempunyai beberapa jenis, iaitu persepsi visual, persepsi auditory, persepsi sentuhan, persepsi bau dan persepsi rasa. Persepsi visual didapatkan dari daya penglihatan. Persepsi ini adalah persepsi yang paling awal berkembang pada bayi dan mempengaruhi bayi dan kanak-kanak kecil untuk memahami dunianya. Persepsi visual merupakan topik utama dari perbahasan persepsi secara umum, sekaligus persepsi yang biasanya paling sering dibicarakan dalam konteks sehari-hari. Persepsi kaum muslimin harus merujuk pada Al-Quran dan As-Sunnah. Ini yang kemudiannya disebut Islamic Worldview. Persepsi visual merupakan hasil daripada apa yang kita lihat, baik sebelum kita melihat atau masih membayangkan dan sesudah melakukan pada objek yang dituju. Persepsi auditory adalah persepsi didapatkan dari daya pendengaran, iaitu telinga. Persepsi sentuhan adalah persepsi penggerabaan didapatkan dari daya sentuhan, iaitu kulit. Persepsi bau adalah didapatkan dari daya bau, iaitu hidung. Persepsi lidah atau dapat dirasakan dari daya lidah, iaitu lidah. Seterusnya kita pergi kepada faktor-faktor persepsi. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi boleh terletak dalam diri pembentuk persepsi, dalam diri objek atau sasaran yang diertikan, atau dalam konteks situasi di mana persepsi tersebut dibuat, pada pengalaman masa lalu dan persepsi-persepsi yang dipengaruhi oleh andaian-andaian yang berdasarkan pada pengalaman masa lalu dikemukakan oleh sekumpulan penyelidik yang berasal dari Universiti Princeton, seperti Hadley Constantine, Edward Engels. Mereka mengemukakan konsep yang disebut dengan pandangan transaksional. Konsep ini pada dasarnya menjelaskan bahawa pemerhati dan dunia sekitar merupakan peserta aktif dalam tindakan persepsi. Para pemikir transaksional telah membangunkan pelbagai bukti yang meyakinkan bahawa persepsi didasarkan pada andaian. Salah satu yang paling menonjol yang ditemui oleh Albert Ahmed yang dipanggil molecular distorted room. Bilik dibina sedemikian rupa sehingga dinding belakang terbentuk trapezia, di mana jarak menegak ke atas dan ke bawah pada sisi kiri dinding lebih panjang daripada jarak menegak ke atas dan ke bawah pada sisi kanan dinding. Dinding belakang terletak pada suatu sudut, sehingga sisi kiri kelihatan lebih jauh ke belakang dan pada sisi kanan. Jika seseorang pemerhati berdiri di depan bilik dan mengamati melalui sebuah lubang kecil, maka bilik akan kelihatan seperti sebuah bilik yang benar-benar membentuk 4 persegi panjang. Jika kedua orang berjalan melalui bilik dan berdiri pada sudut belakang, maka sesuatu yang menarik akan berlaku. Bagi si pemerhati yang melihat melalui sebuah lubang, salah seorang yang berada di sisi kanan akan kelihatan sangat besar, kerana orang ini berada lebih dekat dengan si pemerhati dan memenuhi keseluruhan bilik, antara lantai dan siling. Sedangkan orang yang berada di sisi kiri akan kelihatan sangat kecil kerana berada jauh dari si pemerhati. Ilusi ini terjadi kerana fikiran si pemerhati menganggap bahawa dinding belakang paralel dengan dinding depan bilik. Andaian ini berdasarkan pengalaman terdahulu yang menggunakan bilik-bilik lain yang serupa. Ilusi ini akan semakin kuat apabila dua orang yang berada di sudut yang berbeza tersebut saling bertukar tempat. Maka salah satu akan kelihatan lebih besar dan yang satunya akan kelihatan lebih kecil tepat di mata si pemerhati. Faktor yang mempengaruhi persepsi antara lain harapan pengalaman masa lalu dan keadaan psikologi yang mana mencipta kumpulan persepsi. Selain hal tersebut, masih ada beberapa perkara yang mempengaruhi persepsi, iaitu yang pertama, yang paling berpengaruh terhadap persepsi adalah perhatian. Kerana perhatian adalah proses mental ketika stimulus atau rangkaian stimulus menjadi menonjol dalam kesedaran. Pada saat stimulus lainnya lemah, dalam stimulus mempunyai sifat-sifat yang menonjol, antara lain artinya dan ulangan diri orang yang membentuk persepsi itu sendiri.
Apabila seseorang melihat sesuatu dan berusaha memberikan interpretasi tentang apa yang dilihatnya itu, ia dipengaruhi oleh sikap individu yang turut berpengaruh, seperti sikap kepentingan, minat, keperluan, pengalaman, harapan dan kepribadian. Kedua, stimulus yang berupa objek maupun peristiwa tertentu. Stimulus yang dimaksudkan mungkin berupa orang, benda atau peristiwa. Sifat-sifat sasaran itu biasanya berpengaruh terhadap persepsi orang yang melihatnya. Ketiga, faktor situasi di mana pembentukan persepsi itu terjadi, baik tempat, masa, suasana dan lain-lain. Okey, saya rasa sampai di sini sahaja perkongsian tentang persepsi dari saya. Saya harap perkongsian ini dapat membantu anda semua memahami sedikit tentang persepsi ini. Saya juga ingin meminta maaf jika silap cakap di dalam perbahasan saya tadi. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih.